Baik ya, kita boleh mula. Suratul Namli. Suratul Namli mulai ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman atau siapakah? Aman atau siapakah? Ja'ala telah menjadikan ia al-arda akan bumi qarara tempat ketetapan wa ja'ala dan telah menjadikan ia khilalaha di celah-celahnya anhara akan sungai-sungai wa ja'ala dan telah menjadikan ia laha baginya rawasiya akan gunung-gunung wa ja'ala dan telah menjadikan ia bainal bahraini di antara dua lautan hajizan ada pemisah ailahun adakah Tuhan ma'allah bersama Allah bal bahkan aktsaruhum kebanyakan mereka aktsaruhum kebanyakan mereka la ya'lamun tidak mereka mengetahui. Semak semula ya. Amman ja'alal arda qarara atau siapakah telah menjadikan ia akan bumi tempat ketetapan. Tempat ketetapan itu tempat berdiam. Jadi ya, persoalannya kepada mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah ini. Cubalah perhatikan. Siapa yang menjadikan bumi ini, yang menjadikan tempat diam kamu, tempat duduk kamu, tempat tetap kamu. Ya. Wa ja'ala hilalaha anhara dan telah menjadikan ia di celah-celahnya ada sungai-sungai. Ya. Di bumi yang kita duduk ke ini, ia ada celah-celahnya sungai-sungai. Siapa yang menjadikan demikian itu? Ya. Bukan itu saja. Wa ja'ala laha rawasiya dan telah menjadikan ia baginya ada gunung-gunung. Ya, begitulah manfaatnya Allah telah meletakkan satu nikmat yang mana sungai-sungai menjadi satu ya, yang penting buat manusia di bumi. Ya. Dengan sungai-sungai itu dijadikan sebagai jalan-jalan perhubungan ke sana kemari. Adanya sungai-sungai. Ya, dia adanya sungai-sungai juga ya, jadi tempat ya, kehidupan bagi manusia. Begitu juga Allah jadikan gunung-gunung. Ya, adanya gunung-gunung ini menjadikan pertahanan daripada tiupan angin yang kencang. Jadi ya, gunung-gunung ini sebagai satu pelindung untuk penghuni-penghuni bumi. Ya, dan banyak hikmah lagi Allah jadikan adanya gunung-gunung ini.
Kemudian waja'ala bainal bahraini hajiza, dan telah menjadikan ia di antara dua lautan ada pemisah. Mungkin zaman dulu mereka tidak temui dua lautan ini. Tapi sekarang ni kita ada jumpa video yang menunjukkan ada lautan Tawa dan lautan Masin bertemu. Tapi di antara dua lautan ini seolah-olah ada satu dinding pemisah. Yang Tawa tak menawarkan yang Masin tidak mewasinkan yang Tawa. Seolah-olah ada satu batasan pemisah. Kat mana tu? Tu tak ingat, mungkin ada yang dapat video tu yang berkaitan dua lautan. Dua lautan ni dah ditemui, dulu tak jumpa. Mereka dulu memahami hanya air darat dengan air laut berjumpa. Dikatakan macam tu, air darat dengan air laut berjumpa. Tapi memang rupa terang-terang, nyata. Memang betul ada lautan besar. Ada Tawa, ada Masin. Keduanya ada dinding yang memisah. Jadi itulah benarnya. Benarnya Al-Quran ini. Walaupun orang dulu-dulu tidak menemui lautan ini, tapi sekarang dah ternyata bukti jelas. Wa ja'ala sambungan lagi ilahun ma'allah. Persoalannya, adakah Tuhan selain bersama Allah? Adakah Tuhan lain yang membantu untuk mengatur begitu rupa? Sudah tentu jawapannya tidak. Bal aksaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka mereka mengetahui. Mereka tidak mengetahui hakikat nikmat yang Allah telah berikan begitu banyak kepada manusia. Tapi manusia masih juga menyembah selain Allah. Itu tanda dia tak tahu nak bersyukur. Okey, kita sambung lagi ayat 62. Amman, atau siapakah, yujibu, ia memperkenankan, al-muttarra, orang yang kesusahan. Orang yang kesusahan. Iza, apabila, da'ahu, telah menyeru ia kepadanya. Telah menyeru ia kepadanya. Wa yakshifu, dan ia hilangkan, as-su'a, akan keburukan. Ia hilangkan akan keburukan. Braket kesusahan. Wa yaj'alukum, dan ia jadikan akan kamu, dan ia jadikan akan kamu khulafa, sebagai khalifah-khalifah al-ardi, bumi. Ilahun, adakah Tuhan, ma'allah, bersama Allah, qalilamma, sekalikan, qalilamma, sedikit sekali. Tazakkarun, kamu ambil ingatan. Saya mau balik. Inilah kebesaran-kebesaran Allah yang Allah bentangkan kepada manusia, supaya mereka ingat siapa yang Maha Pencipta. Supaya manusia ingat, supaya bersyukur kepadanya, sembah dia, bukan sembah lain. Amma yujibu muttarra,
Atau siapakah ia memperkenankan akan orang yang kesusahan ataupun bahasa lain kesulitan. Iza da'ahu, apabila telah menyeru ia akannya dalam keadaan yang begitu bahaya, begitu sulit, begitu susah, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Contoh-contoh dalam Quran diterangkan, kapal yang dinaiki di lautan ni, ia ditimpa oleh bahaya, iaitu ribut taufan, gelombang yang boleh menenggelamkan kapal itu. Pada masa itu, penghuni-penghuni kapal tidak ada lain melainkan mereka semua dalam keadaan kesulitan atau kesusahan, atau dalam keadaan bahaya. Pada masa itu siapa yang diseru? Tentulah Allah yang diseru. Sampai orang-orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah Isa, dan menyembah lain-lain, lupa dengan sembah-sembahannya. Pada masa itu dia, oh my God, minta tolong pada Allah Ta'ala. Semua ingat Tuhan, minta pada Allah semuanya, lupa kepada sembahan-sembahannya. Wa yakshifut su'ah, dan ia hilangkan akan keburukan itu. Mana kesulitan, kesusahan itu atau bahaya itu pun Allah pun hilangkan. Doanya ikhlas terus kepada Allah, tidak melalui perantaraan. Allah pun hilangkan dia punya kesulitan ataupun bahaya. Mana kapal yang dinaiki tadi pun jalan balik dalam keadaan aman dengan tiupan angin yang baik pada masa itu. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan ia jadikan akan kamu sebagai khalifah di bumi. Manusia-manusia ni maknanya sebagai khalifah. Khalifah ni siapa? Wakil, duta, pengganti, sebagai pengurus bumi ini. Ilahun ma'allah, adakah Tuhan bersama Allah? Ketika itu adakah Tuhan selain yang boleh menolong, yang menghilangkan kesusahan atau bahaya kamu? Ini dikatakan penyembah-penyembah berhala, kalau nak tahu, saat macam tu dia lupa berhalanya, dia lupa kalau dia sembah Isa, dia lupa Isa. Dia lupa masa itu. Dia ingat masa itu ialah Allah. Sebutan tu sebutan Allah, minta pada Allah. Nampak tak? Dia punya ikhlasnya masa itu, dia lupa kepada sembahan-sembahan selain Allah. Qalilam ma tazakkarun, sedikit sekali kamu ambil ingatan. Baik, sambung lagi ayat yang ke-63. Amman, atau siapakah? Yahdikum, ia memimpin akan kamu. Di dalam zulumatil barri. Zulumat dulu. Zulumat, beberapa kegelapan. Al-barri, daratan. Wal-bahri, dan lautan. Waman, dan siapakah? Yursilu, ia mengirimkan. Ar-riyah, akan angin. Busyra, memberi kabar gembira. Baina yadai, di hadapan. Rahmatihi, rahmatnya. Ilahun, adakah Tuhan? Ma'allah, bersama Allah. Ta'ala Allah, maha tinggilah Allah. Amma, dari apa yang
Yushrikun, mereka sekutukan. Baik, semak semula. Amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahri. Atau siapakah yang memimpin akan kamu dalam beberapa kegelapan daratan dan lautan. Ya. Kita kena ingat, ya, siapa yang memimpin, yang menunjuki kamu. Ya. Ketika kamu dalam kegelapan di darat atau di laut. Ya. Sebab itu, ya, di daratan, orang-orang berjalan pada waktu malam. Ya, kalau mereka yang dulu daripada Mekah ke Syam, ya, atau ke Syria, ke Jordan, ya, mereka berjalan dan menaiki unta. Mereka kadang waktu malam pun mereka terus berjalan. Kadang mereka tak berhenti. Ya. Berhenti penat saja, lepas tu jalan balik. Sebab perjalanan tu jauh. Memakan masa sampai kadang seminggu, ya, baru nak sampai. Jadi, siapa yang menunjuki ketika kamu di daratan dalam keadaan gelap, nak tahu mana utara, mana selatan. Begitu juga kalau di lautan. Sebab itu, jangan salah faham, ya. Kalau kita kat lautan ni, kalau kita tak ada panduan, ya, kita tak tahu daratan kalau kita dah ke tengah lautan. Sebab lautan tu dah sama saja. Masa itu kat tengah lautan. Jadi pada masa itu, kita tak tahu mana daratan. Mungkin kita tuju, oh ni daratan ke sini. Tengok-tengok makin ke tengah laut. Ya, memang kita takkan tahu mana daratan kalau tak ada panduan. Macam sekarang ni pun ada kompas dan sebagainya lah secara moden. Ya. Tapi kompas juga kadang ada setengahnya buat gila pun ada. Ya. Disebabkan oleh, ya, tarikan-tarikan magnet pada besi yang ada, jadi sudah berubah dia punya arah yang sebenar. Boleh berlaku, ya. Sebab itu kadang kita gunakan kompas ni, ya, kita gunakan kompas, jangan ada, ya, tarikan-tarikan besi lain yang di sebelahan dia. Ya, itu akan mengalihkan arah sebenar. Ya. Dan yang dimaksudkan di sini, dulu mana ada kompas. Ya. Belum tercipta kompas. Allah dah letakkan kompas dulu dah, iaitu bintang. Ya, bintang di langit ada 3 titik bintang. Kita kata 3 titik. Ya, di kedudukan dia di sebelah barat kalau kat Malaysia lah. Kedudukan di sebelah barat. 3 titik. Jadi orang-orang dulu dia tahu, oh ini, ya, kalau kat Malaysia lah contoh, oh ini adalah sebelah barat. Jadi kita datang daripada, ya, selatan contohnya. Ya, daripada timur, daripada timur. Jadi kita datang daripada timur, nanti kita balik, ya, arah ke timur balik. Jadi bintang tu kedudukannya ialah di barat. Macam tu panduan dia. Jadi mereka dulu, mereka pandang bintang tu sebagai panduan atau kompas mereka kalau berada di lautan ataupun di daratan. Kalau nak tahu bintang tu, ya, cuba lihat ketika suasana langit tu cerah. Cuba tengok sebelah, ya, malam, iaitu kalau boleh dekat-dekat pukul 4 tu, pukul 4, ya, dia punya bintang tu terang, ya. Terang 3 tu berderet macam kompas, ya. Itu yang dimaksud dalam Quran ini, yang tercatat dalam Quran. Ya, Allah jadikan bintang itu sebagai pimpinan, memimpin, menunjuki jalan. Ya. Itu Allah jadikan bintang tu. Bukan bintang sebagai ramalan. Ramalan bintang bukan. Ya, bintang tu sebagai tunjuk arah. Allah dah adakan kompas kat langit. Itu dia. Siapa yang menunjuki itu kalau tidak Allah? Allah, orang-orang dulu guna bintang tu lah. Nak masuk laut ke, ya, nak berjalan di daratan waktu malam, itulah panduan dia. Wa may yursilur riyah. Lagi satu, dan siapakah ia mengirimkan akan angin, busyra, memberi kabar gembira,
baina yadai rahmatihi, di hadapan rahmatnya. Biasanya kalau lama tak hujan, apa yang kita inginkan? Ya, yang kita harapkan ahli bumi mestilah mengharapkan bila lah nak hujan ni ya. Lama dah 6 bulan dah tak hujan ni. Contoh. Apa yang diharapkan? Tentulah hujan. Tiba-tiba ada angin. Angin ni memberi kabar gembira dengan datangnya mendung. Ya, dengan tiupan angin, nak hujan ni. Itu dikatakan kabar gembira. Di hadapan rahmatnya tu maksudnya ialah hujan. Dengan berita gembira, angin, mendung dan sebagainya, turunlah hujan. Itulah berita gembira yang disampaikan oleh ahli bumi. Itu maksudnya. Ya. Persoalannya, ilahun ma'allah. Adakah Tuhan bersama Allah yang mengatur demikian? Adakah berhala-berhala itu yang mengatur kedudukan demikian? Ta'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggilah Allah dari apa yang mereka sekutukan. Mereka sekutukan Allah Ta'ala. Tidak mensyukuri Allah Ta'ala. Mereka sembah selain Allah Ta'ala. Padahal hal-hal yang diterangkan ini jelas. Bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Melainkan Allah yang mengatur Rabbil Alamin. Tuhan yang mengatur sekalian alam ini. Atau yang mengurus sekalian alam ini. Baik kita tengok kedudukan tata bahasanya dulu, iaitu ayat 61. Kita ulang semula ayat 61. Kedudukan fi'il atau isim yang kita pelajari Amman ja'ala. Ja'ala tu termasuk apa? Buka mic Mic buka. Ja'ala. Ayat 6. Fi'il madi. Cuba jelaskan. Madi ma'ruf ke majhul? Okey, kalau majhul? Mana pula pu'ila pula? Ju'ila. Ju'ila. Jadi depan dengan bawah kalau untuk madi Baik, banyak perkataan ja'ala di sini. Wa ja'ala hilala anharo ja'ala banyak. Berapa kali ja'ala ni Baik, kita ambil hajizan. Ini termasuk isim. Isim apa ni? Hajizan. Isim fa'il. Isim fa'il. Hajizan. Asalnya, kalau kita dalam sorof, bunyinya depan. Hajizun. Fa'ilun. Kafirun. Macam tu. Tapi dah jadi ayat, terkadang tanwin tu berubah jadi zan, jadi zin. Asalnya zun. Hajizun. Macam tu. Baik, aksaru termasuk apa depannya? Aksaru. Ni isim isim. Isim yang tak ada tanwin, isim apa? Yang tak ada tanwin. Ada isim tak ada tanwin. Yang kita belajar. Yang tak ada tanwin, isim tafdil. Yang lain ada tanwin. A'lamu, lebih mengetahui. Ahsanu, lebih baik. Aksaru, lebih banyak. Ataupun kebanyakan. Okey, ya'lamun termasuk apa? Fi'il mudhari. Ma'ruf ke majhul? Kalau majhul? Kalau majhul, tukar majhul. Yu'lamu. Yu'lamuna. Doma dengan fathah.
Kalau mudhari depan atas, kalau madi depan bawah, ya. Okey, sambung lagi ayat selanjutnya 62. Yujibu. Termasuk apa? Amma yujibu. Yujibu. Mudhari, ya, mudhari. Ma'ruf ke majhul? Sebutlah ma'ruf ke majhul ke. Ma'ruf. Kalau majhul? Naikkan atas. Depan dah depan lah. Yang kedua naikkan atas. Yujabu. Jadi ji sesuai dengan ya. Kalau naik atas sesuai dengan alif. Jadi jim alif. Yujabu. Jim alif ba. Jim alif ba. Yujabu. Ya. Sebab ya tu kan mu'tal. Mu'tal. Jadi tukar jadi alif. Jabu macam tu. Ya. Mutarra ni termasuk isim fa'il ke maf'ul? Mutarra. Ini termasuk maf'ul, ya. Isim maf'ul lah. Ya. Da'a termasuk apa? Madi ma'ruf. Kalau majhul? Ini dah ingatkan panduan, ingat panduan ya. Kalau majhul madi depan bawah. Depan bawah jadi dah jadi du. I jadi i. Kemudian alif tu jadi ya. Du iya. Du iya. Dal ain ya, du iya. Jadilah majhul, ya. Okey, yakshifu. Yakshifu. Fi'il apa? Mudhari ma'ruf. Ma'ruf. Kalau majhul? Ingatkan panduan dia mudhari majhul depan atas. Yukshafu, yuksha. Yukshafu. Ya. Yukshafu. Okey, yaj'alu. Fi'il apa? Mudhari apa? Ma'ruf. Kalau majhul? Kenapa susah sangat? Kan depan atas. Depan atas. Depan atas. Yuj'alu. Yuj'alu. Depan atas. Ingatkanlah mudhari majhul depan atas. Kalau madi depan bawah.
Kalau madi depan bawah. Kalau mudhari depan atas. Okey. Tazakkarun. Mudhari. Macam mana lah boleh datang majul tak ada domah pun. Domah tak ada awalnya, kenapa jadi majhul? Ma'ruf, ya. Ingat Mustafa Ma'ruf ya. Ya. Ma'ruf. Kalau majhul tuzakkaruna. Tuzakkaruna. Baris doma dengan baris atas. Atas dah ada, tak payah tukar. Tukar yang awal saja. Jadi bunyinya ta jadi tu. Tuzakkaruna. Dah jadilah majhul, ya. Baik, sama lagi ayat 63. Aman yahdi, yahdi. Fi'il mudhari' ma'ruf. Kalau majhul? Yuhda, yuhda. Yuhda. Ya. Tapi ejaannya ada dalia, bunyinya da saja, yuhda. Ya. Ya tak ada titik ya. Yuhda. Al-bari apa maknanya? Al-bari. Wal bahri, bahri lautan. Kalau sungai? Nahri. Nahri. Kalau udara? Jawi. Jawi. Jim waw. Jim waw. Jim waw. Jawi. Kalau daratan bari. Lautan bahri. Sungai nahri. Udara jawi. Jim waw jawi. Ya. Okey. Itu 4 tu kena biasakan ya, sebab dalam Quran selalu kita jumpa. Ya, barri wal bahri, kadang nahri, kadang jawi, ya. Okey, yursilu. Buka mic yang nak cakap. Yursilu. Ma'ruf. Kalau majhul? Yursalu. Rahmati ilahun ma'allahu ta'ala amma yushrikun. Termasuk apa? Ma'ruf. Kalau majhul? Naikkan atas. Yushrokuna. Ri itu jadikan atas. Rokuna. Yushrokuna. Ya. Okey, nak tengoklah latihan-latihan yang dibuat tu betul ke tidak. Nak tengok. Ya. Latihan-latihan yang diberikan hari itu. Ya. Dah buat kan? Tak apa. Tak, susunan dia belum lagi. Iyalah, belum disusun lagi. Nombor 1 apa? Huruf dia. Huruf.
Kaf, Shin, Fa. Nombor 2. Zal, Kaf, Ra. Nombor 3. Zol, Lam, Mim. Nombor 4. Ra, Ha, Mim. Nombor 5. Sim, Ain, Ra. Nombor 7. Nombor 6. Ba, Ain, Sa. Nombor 7. Habis. Okey. Nombor 1, bunyi dia, barisnya. Kasafa, mudhari'nya. Ha? Yaksifu, okey. Amarnya? Amar pula. Sorry. Masdar. Kasfan. Rujukan dia? 346. Okey, nombor 2. Zakara, mudhari'nya. Yazkuru, masdar. Zikron. Rujukan dia? Rujukan. 104 ke 103? Okey, nombor 3. Zolama, mudhari'nya. Yazlimu, masdar. Zulman. Okey. Nombor 4. Rohamim. Apa bunyinya? Rohima. Rohima, mudhari'nya. Yarhamu, masdar dia. Tadi nombor 3 rujukan apa? Nombor 3. Rujukan dia apa? Rujukan dia Zolama tadi. Muka surat. 218. Nombor 4. 109. Nombor 5. Apa bunyinya? Bunyi dia apa? Syairah. Mudhari'nya? Yas'aru. Ajar Zara main tembak sendiri kot. Tak boleh. 3 huruf tak boleh main tembak ya, salah. Kalau 4 huruf boleh main tembak. Tapi kalau 3 huruf tak boleh. Sebab dia akan ada berbeza-beza barisnya. Tak boleh ikut sedap mulut kita. Macam contohnya Rohima. Kadang kalau kita main tembak Rohama ya. Tapi barisnya Rohima. Ya, macam tu. Baik, Sya'ra yas'arum, masdar dia. Sya'ron. Sya'ron ke Sya'ron? Okey, rujukan dia.
168. 168 ya. Okey, nombor 7. Nombor 7. Ha? Ba'isa ke ba'asa? Ba'isa mudhari'nya yab'asu, amarnya amar masdar. Ba'asan ke ba'san? Ba'san, okey. Rujukan dia? 338. 30, okey 38 je, okey. Okey, kita habiskan nombor 1. Kasafa yaksifu kasfan. Amar nahi. Tengok pada tulisan ya, tengok pada tulisan masing-masing. Ikshif la taksib. Ya, isim fa'il, isim maf'ul. Lagi. Makan zaman alat. Maksapun, miksapun. Tabdil mubalaghah. Kasapun. Madi majhul mudhari' majhul. Kusifa yuksafu. Baik, nombor 2, zakara yazkuru ya, yazkaru ya. Zakara yazkuru zikran. Amarnya nahi uzkur la tazkur. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman alat. Ya, tafdil mubalaghah. Zakarun. Ada alif ya, zakarun tu ada alif ya. Zakaka ada alif. Madi majhul mudhari' majhul. Zukira. Tak ada sabdu. Zukira. Yuzkaru. Okey, nombor 3. Zalama yazlimu zulman. Amar nahi. Izlim la tazlim. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman alat. Tabdil mubalaghah. Ya, madi majhul mudhari' majhul. Madi majhul mudhari' majhul. Okey, cantik. Nombor 4, rahima yarhamu rahmatan. Yarhamu amar nahi. Yarhamu. Irham la tarham. Isim fa'il, isim maf'ul. Lagi. Marhumun. Makan zaman alat. Ya, tafdil mubalaghah. Madi majhul mudhari' majhul.
Yurhamu. Okey. Okey. Nombor 5, syaira yas'aru. Syaira yas'aru sya'ron. Amar nahi yas'aru. Is'ar la tas'ar. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman alat. Ya, makan zaman alat. Tabdil mubalaghah. Sa'arun. Sa'arun. Madi majhul, mudhari' majhul. Su'ira yus'aru. Baik, nombor 6, ya. Ba'isa ya ba'asu ba'san. Amar nahi ya ba'asu. Iba'as la taba'as. Isim fa'il, isim maf'ul. Ba'isun mab'usun. Makan zaman alat. Mib'asun. Tabdil mubalaghah. Bu'isa yub'asu. Silap. Tabdil mubalaghah. Ab'asu ba'asun. Tabdil madi majhul, mudhari' majhul. Bu'isa. Jangan tanwin ya, yub'asu. Ada tanwin, yub'asu ya. Okey, sahih. Ya, untuk akan datang catatkan ya daripada ayat 67 ya. 67. Ayat 67. Jumpa tak 67? Okey, 64. Ayat 64. Ayat 64 al-khalqa. Al-khalqa. Okey. Sodikin, ujung ayat. Sodikin. Kemudian ya itu dah. Ayat 66 ilmu. 66 ilmu. 66. Ilmuhum tu 66. Ayat 67 mukhrajun. 67 mukhrajun. Ayat 69 ya. 69 mujrimin. Mujrimin. 69 mujrimin. Jumpa tak? 70 yamkuruna. Yamkuruna. Berapa dah? 6 perkataan. Sebelum ayat 70 tu ada 2. Satu lagi tahzan. Awal perkataan. Ayat 70. La tahzan, awal ayat. 7.
Ah, yang ketujuh tahzan. Okey ya, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama. Sampai ayat 70 juga. 70. Ya, sampai 70. Sadaqallah